Ikat rambut dengan kemas. Jangan pakai barang kemas dan pakaian yang labur. Jangan mengendalikan bahan makmal tanpa arahan guru. Dilarang makan dan minum di makmal. Melaporkan kepada guru jika bahan pecah. Pastikan susun dan bersihkan makmal selepas habis sesi eksperimen. Dan yang paling penting, pastikan pakai kacamata, sarung tangan getah, kasut bergetah dan pelitup muka. Kebanyakan enzim ialah protein kompleks. Bentuk tiga dimensi enzim mempunyai tapak aktif yang mempunyai konfigurasi spesifik dan saling berlengkap. Penggabungan molekul substrat pada tapak aktif enzim adalah spesifik seolah-olah satu gabungan mangga dan kunci. Enzim diwakili oleh mangga manakala substrat diwakili oleh kunci. Seterusnya, sediakan dan laraskan kukus air pada suhu 30°C. Masukkan tabung uji berlabel A1, A2 ke dalam kukus air dahulu.
Kukus air berlabel A iaitu pada suhu 30°C disediakan. Tabung uji A1 dan A2 dimasukkan ke dalam kukus air A. Tabung uji ini dibiarkan dalam kukus air A sehingga kandungan mencapai suhu yang sama dengan kukus air A. Gunakan termometer untuk periksa suhu. Sekarang, kukus air B pula disediakan pada suhu 40°C. Tabung uji B1 dan B2 yang dilabelkan dimasukkan ke dalam kukus air B. Kukus air C pula disediakan pada suhu 50°C dan tabung uji C1 dan C2 yang dilabelkan dimasukkan ke dalam kukus air C. Akhir sekali, kukus air D disediakan pada suhu 60°C dan tabung uji D1 dan D2 dimasukkan ke dalam kukus air D. Titiskan kandungan dari tabung uji A2 dengan segera ke dalam lekuk pertama jubin yang mengandungi setitis larutan iodin. Mulakan jam randik dengan serta-merta. Lekuk yang pertama dikira sebagai minit sifar. Ulang ujian iodin setiap 30 saat. Tabung uji B1, B2, C1, C2 dan D1, D2 kekal di dalam kukus air masing-masing, sementara persempelan dari tabung uji A2 ke dalam jubin putih dilakukan. Lakukan langkah 5 hingga 8 untuk tabung uji B1, B2, C1, C2 dan juga D1, D2. Amilis menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. Oleh itu, apabila hidrolisis kanji lengkap, warna biru gelap tidak terbentuk lagi. Warna campuran kekal kuning keperangan apabila diuji dengan larutan iodin.
Pada suhu 40 degree Celsius dan ke atas, enzim tidak dapat mengekalkan bentuk tiga dimensi. Tapak enzim berubah. Substrat tidak dapat saling berpelengkap dengan tapak aktif enzim. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye. Hai semua, bersedia tak untuk melihat eksperimen yang kedua? Jom kita tengok eksperimen yang seterusnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mekanisme tindakan enzim. Ikatan kimia dalam enzim boleh diubah dengan mudah melalui perubahan kimia dan fizikal persekitaran. Antara faktornya ialah suhu, pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Marilah kita belajar bagaimana faktor pH mempengaruhi enzim. Pastikan ikuti langkah keselamatan di makmal sebelum memulakan eksperimen. Asid hidroklorik dimasukkan ke dalam tabung uji dahulu dan diikuti pula dengan enzim pepsin. Asid hidroklorik dalam eksperimen ini mewakili perut kita dan pepsin hanya akan menjadi aktif pada tahap pH yang rendah. Air suling dimasukkan ke dalam tabung uji, dahulu diikuti pula dengan enzim pepsin. Ini kerana untuk melihat tindak balas pepsin pada pH neutral.
Natrium hidroksida dimasukkan ke dalam tabung uji dahulu diikuti pula dengan enzim pepsin. Ini kerana untuk melihat tindak balas enzim pepsin pada pH tinggi. Sekarang, perhatikan keadaan setiap kandungan tabung uji PQR, adakah jernih atau keruh, dan catatkan dalam jadual. Mari saya tunjukkan contoh demonstrasi langkah-langkah ini dilakukan di makmal. Pastikan kacau campuran sedikit menggunakan root kaca setiap tabung uji PQ dan R sebelum celup dengan sehelai kertas pH. Sekarang, sediakan kukus air dan laraskan pada suhu 37°C dan masukkan semua tabung uji PQ dan R ke dalam kukus air yang ditetapkan selama 20 minit. Bandingkan keputusan di awal dan akhir eksperimen. Daripada jadual, dapat dirumuskan bahawa enzim pepsin dapat bertindak di tabung uji P pada pH 3 kerana selepas 20 minit dapat menukarkan larutan kepada jernih. Manakala, enzim pepsin tidak dapat bertindak dalam tabung uji Q dan R yang mempunyai pH 7 neutral dan 8 alkali kerana larutan masih kekal keruh.